kita punya punggung tu adalah di atas lubang kan, di atas lubang tandas tu. So bila kita melabur, kita punya kayu keramat tu akan jatuh direct ke dalam lubang tu kan. Tapi sebenarnya rupanya dekat Jepun dia terbalik dia terbalik. So kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dalam channel ni saya just nak kongsikan dengan anda pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya pernah belajar dan juga kerja dekat Jepun. So dalam episod kali ni saya nak kongsikan dengan anda awal-awal saya sampai ke Jepun. Apa yang berlaku, apa peristiwa yang happy, apa peristiwa yang tak happy lah. Jadi saya sampai ke Jepun tu masa tahun ketiga saya tahun ketiga universiti. Sampai ke Jepun dengan keadaan yang happy, yang memang nak sampai dekat Jepun. So sampai dekat sana, senior-senior dia sambut kami, dia tunjuk itu, ini dan sebagainya, which is saya berterima kasih kepada senior-senior saya. Sampai dekat sana, the first thing yang saya lucu juga, iaitu dia punya tandas. Bukan masalah tandas dia ada bidet dan sebagainya. Ini adalah teknologi yang baru. Even dekat Jepun masa saya sampai tu 2010 tak silap saya, teknologi apa kita kata teknologi yang bidet, yang tembak kita punya lubang pungkok dan sebagainya tu, itu adalah teknologi baru ketika tu. Cuma yang saya nak cerita kepada anda ni, tandas tempat bercangkung, tandas bercangkung dekat Jepun tu, kalau anda pergi, jap saya tunjuk gambar kepada anda. So ini tandas dia ni, kalau kita akan tembak, kita akan buang air besar. Kita punya punggung tu adalah di atas lubang kan, di atas lubang tandas tu. So bila kita melabur, kita punya kayu keramat tu akan jatuh direct ke dalam lubang tu kan. But sebenarnya masa tu saya buat macam tu lah dekat Jepun. Jangan imagine jangan imagine. Tapi sebenarnya rupanya dekat Jepun dia terbalik dia terbalik. So kita punya pungguk tu kena berada dekat luar, kita punya kencing tu masuk direct ke dalam lubang. Dia terbalik macam tu. Dan bila saya suka tanya orang lah, kenapa benda ni berlaku kan? Kenapa benda ni terbalik dengan apa yang berlaku dekat Malaysia? Adalah kerana dia tak nak macam kita punya kayu keramat tu jatuh ke dalam air dan terus terpercik kena kita punya lubang punggung lah. That's why mereka buat macam tu. And kita boleh nampak bila kita flush, kalau dekat Malaysia air yang paling laju keluar dekat lubang tu kan, tapi dekat Jepun air yang paling laju keluar sebenarnya dari bahagian atas, sebab dia nak tolak semua najis-najis masuk ke dalam lubang lah. Ini satu benda yang lucu dekat Jepun. Dan sama juga bila saya lupa nama istilah yang bidet bagai tu, yang tembak air ke lubang pungguk kita tu. Kalau anda perhatikan, ada dua button kalau anda biasa pergi dekat tandas-tandas yang mewah, yang ada astagfirullahalazim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya lupalah. Kalau anda perasan tempat washlet, dia punya nama washlet tu, dia ada dua button. Ini yang common punya, dia ada dua button. Satu button bidet dan satu lagi button saya lupa nama dia apa. Tapi anda perasan tak, dia punya function nampak lebih kurang sama. Kenapa ada dua kan? Sebenarnya satu tu untuk perempuan, satu lagi untuk general punya. Perempuan ni sebab dia punya bahagian alat kemaluan berbeza dengan lelaki, so cara cuci dia adalah berbeza. Dan itu apa yang orang Jepun kaji. Untuk buat washlet ni, orang Jepun kaji. Masa tahun 2012 ada satu rancangan Jepun yang cerita tentang dia buat survey sama ada orang Jepun guna washlet ataupun tidak. Boleh kata hampir 50% orang Jepun masih lagi tak biasa dengan washlet ni. Budaya basuh najis dengan air ni memang kurang lah dekat Jepun. Dan bila anda pergi dekat Jepun, memang anda takkan, boleh kata hampir mustahil anda jumpa tandas yang ada pipe untuk basuh anda punya anda punya kemaluan dan sebagainya lepas guna. That's why kalau anda pergi dekat tandas-tandas orang Islam, bukan terhad kepada Malaysia saja, anda akan nampak ada banyak tempat alat untuk siram bunga tu dalam tandas. Sebab kita akan guna alat tu macam bekas
siram bunga macam teko. Macam teko tu kita akan guna tu untuk cuci kita punya najis dan sebagainya. Cuma yang menarik tentang tandas Jepun yang bukan cangkuk yang mencangkung tadi, tapi yang biasa punya, walaupun dia tak ada washlet, dia punya bahagian atas tu dia akan ada satu pipe. Bila mana kita flush, air dia akan mengalir dari tempat tu seperti yang saya sedang tunjuk kepada anda sekarang. So kita boleh basuh tangan, kita boleh guna air tu untuk cuci kita punya kemaluan lah. Benda ni saya tak pasti kenapa Malaysia tak amalkan, but bagi saya kalau diperkenalkan dekat Malaysia sangat-sangat berguna lah, sangat-sangat berguna, lagi-lagi untuk orang lelaki. Tak nak cerita sebab apa, sebab anda pun tahu, anda boleh teka kenapa. Sebab dia punya benda ni, dia punya mekanisme tu memang nak tak nak, bila mana kita flush, air akan keluar untuk isi kita punya tangki tu kan. So bila dia keluar dari satu tempat yang kita boleh capai, itu lagi menjimatkan air, and itu satu benda yang saya rasa macam pengalaman yang baru bila saya duduk dekat Jepun tentang dia punya tandas. Yang kedua, dia punya convenience store dia macam 7E, Family Mart, lepas tu ada Lawson. Ni antara 3 convenience store yang famous dekat Jepun, dekat Tokyo. Dekat kalau luar Tokyo macam Fukuoka tu ada lagi beberapa convenience store yang popular juga, tapi dekat Tokyo ni ada 3 yang famous, Family Mart, 7E dan juga Lawson ni. Dia punya convenience store sangat-sangat convenience, which is kita bukan sahaja boleh guna dia untuk beli barang. Yang ni standard, beli bento, lepas tu bento dia kita boleh minta panaskan. Saya tak pasti Family Mart dekat Malaysia boleh buat benda tu ataupun tidak, tapi sepatutnya tak ada masalah lah. 7E pun sepatutnya boleh buat lah benda tu kan, macam kita nak buat Maggi dan sebagainya. So kita boleh pergi, contoh kita beli nasi kan, nasi yang dah dia macam ready made, dan kita bawa pergi dekat kaunter, kita pun boleh bagi tahu dia atatamete kudasai, kita tolong panaskan nasi tu dan kita boleh makan direct. Dia punya nasi dia bukan dalam bentuk bento, dia memang nasi seperti yang saya sedang tunjuk kepada anda sekarang. Video kali ni ada banyak editing saya kena letak gambar-gambar supaya anda jelas apa yang saya cerita kepada anda. So masa mula-mula kami duduk dekat sebelum kami beli rice cooker, sebelum kami beli barang-barang, lepas pindah masuk ke rumah, tu memang kami tak ada, kami makan nasi itulah, nasi itu dan ikan bilis yang sambal yang bawa dari Malaysia. Masa tu belum masak apa-apa and sangat-sangat mudah. So balik pada cerita convenience store tadi, dia ada tandas. Mana-mana convenience store dekat Jepun anda boleh singgah dan guna tandas dia. Itu yang sangat saya rasa bila saya balik Malaysia, saya tertanya-tanya jugalah mana tandas yang kita boleh guna. Kalau kita ada emergency kan, macam segan lah kita nak masuk restoran tu semata-mata nak guna tandas dia tanpa beli apa-apa, itu sangat segan. Lepas tu, kalau yang paling saya fikir yang paling logik lah untuk kita ke tandas ni ialah stesen minyak, lepas tu surau. And stesen minyak pun dia tak se-convenience convenience store yang ada dekat Jepun. Sebab dekat Jepun, convenience store dia ni, kita jalan sikit kita akan jumpa. That's why bagi saya dia sangat-sangat convenience. Lepas tu dekat convenience store dia juga kita boleh hantar email, hantar post, kita boleh terima fax. Lepas tu kalau contoh kita beli barang secara online, kita tak ada dekat rumah, kita boleh suruh hantar dekat convenience store dia. Dulu saya ada dengar juga 7E nak buat benda yang sama dengan pos laju dekat Malaysia, tapi benda tu macam tak jadi ke? Saya tak pasti kalau jadi. Tapi itu adalah contoh lagi convenience store. Lagi menarik tentang convenience store dekat Jepun ni, dia jual kertas resume, kertas CV. Macam kita nak apply kerja kan, dekat Jepun dia ada macam standardized punya CV. Kita punya resume tu kita beli dekat 7-Eleven, kita pun boleh isi. And of course dekat university pun ada sediakan format CV tu lah. Tapi apa yang menarik, CV dekat Jepun ni dia standard. Kita tak boleh buat yang pelik-pelik, yang cantik-cantik. Tak ada. Kita just guna seperti mana orang lain guna. Which is saya 100% setuju kalau Malaysia amalkan benda sama. Saya tengok kesian jugalah kita punya, sebab saya business owner, saya ada restoran Jepun, saya ada kedai komputer. So saya tengok orang yang minta kerja ni, nampak gila dia struggle untuk buat dia punya resume tu.
Tak nak buat yang biasa-biasa. Nanti kena judge dengan HR kan. HR kata, apa ni resume bodoh-bodoh kan. So, dia pun buat pelik-pelik. Dia bayar orang tapi dia tak tahu apa yang tertulis dekat resume dia. That's why kalau ada satu format yang semua orang kena follow, itu terbaik lah. Itu tentang dia punya convenience store. Lepas tu, itu benda yang kedua. Dan saya nak akhiri dengan benda yang ketiga untuk perkongsian kali ni. Mungkin ada banyak lagi incoming, tapi untuk video kali ni 3 saja saya nak kongsikan dengan anda, iaitu dia punya mesin gedegang. Orang Ganung kata mesin gedegang lah, mesin air tu. Dekat Malaysia sekarang dia dah popular, tapi masa saya pergi dulu 2010 nak cari mesin air dekat Malaysia sangat-sangat susah. Tapi dekat Jepun ni, anda pergi kadang-kadang dekat remote area, dekat tak ada orang sekalipun, anda boleh jumpa mesin gedegang dekat situ lah, mesin beli air. And menarik lagi kan, mesin beli air yang dijual dekat mesin ni, dia harga dia tak sama. Ada yang lagi murah compare dengan dijual dekat convenience store, ada yang lagi mahal loh. So macam saya sangat suka gila dengan Calpis, air Calpis, tapi bukan yang Malaysia tu, dia brand yang sama, tapi saya tak pasti kenapa Calpis soda tak masuk Malaysia. Malaysia ada banyak Calpis yogurt kan, yang Yuna jadi ambassador tu, tapi saya tak pastilah. Yang best sebenarnya Calpis soda. So, saya suka Calpis soda. Kalau saya beli dekat mesin gedegang dekat rumah saya, harga dia 100 yen. Tapi kalau saya beli the same air yang dijual dekat university saya, harga dia 130 yen. Beza 30 yen. Actually 30 yen agak banyak lah untuk student. So, itu yang ada dekat Jepun. And mesin gedegang dekat Jepun, dia tidak terhad kepada air semata-mata. Kalau anda pergi ke Fuji, Gunung Fuji tu, dekat kawasan bawah tu, anda boleh tengok ada mesin gedegang yang jual ramen, ada yang jual udang, ada yang jual sup. Dia air pun ada air panas, air sejuk. Ada banyak benda-benda pelik yang anda boleh explore. Belum lagi cerita mesin gedegang yang jual barang-barang mainan. Itu pun ada lah. Tapi yang menarik ialah kita boleh jumpa mesin gedegang tu dekat mana-mana, dan air yang dijual pun agak menarik. Saya memang suka gila dengan air dekat Jepun ni. Air gas dia punya gas tu macam lagi kuat kalau nak dibandingkan dengan Malaysia. So kita tak rasa manis sangat. Kalau saya melancong ke Jepun, memang hari-hari saya minum air coke lah. Dekat Malaysia saya jarang minum. Dekat Malaysia saya dah 4 tahun tak minum air manis. Saya memang tolak terus air manis. Tapi kalau pergi dekat Jepun, memang saya akan minum air coke. Saya ingat lagi saya bawa parent-in-law saya, ayah mertua saya pergi ke Osaka. Hari-hari saya minum dia punya air coke, air Calpis soda. Lepas tu saya suka lagi Dr. Pepper. So ini antara air utama saya lah kalau saya duduk dekat Jepun. And kita tak naik berat disebabkan kita berjalan banyak. Dekat Jepun kita memang banyak berjalan. And mungkin pada masa akan datang saya akan kongsikan dengan anda itinerary menarik kalau anda nak pergi dekat Osaka ke, Hokkaido ke, ataupun Tokyo ke, ataupun Fukuoka. Saya boleh recommend kepada anda tempat-tempat yang menarik. So, itu sahaja dari saya. Kalau anda nak tahu apa-apa tentang Jepun, anda boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab dan saya akan buat video khas untuk anda. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.